برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji-pujian hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, pengurus ahli jawatan kuasa, barisan para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, datuk datin, tuan-puan, hadirin hadirat, semua tetamu Allah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung pembicaraan kita berkenaan tentang perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah mudah dan pada waktu itu tidaklah penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Tetapi sebaliknya kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pelbagai ujian, pelbagai situasi yang penuh dengan kesukaran. Dan pada malam ini kita telah tiba pada bab yang menceritakan tentang bagaimana Nabi kena boikot. Nabi SAW, keluarga Nabi, orang-orang yang terdekat dengan Nabi kena boikot. Mungkin kita kurang nampak kalaulah kita kata boikot. Maka Nabi SAW pernah kena PKP. Kenapa kena PKP? Maksudnya tak boleh pergi mana-mana, tak boleh bergerak ke mana-mana, tak boleh berurusan dengan sesiapa. Maka ini berlaku dalam tempoh 3 tahun dihadapi oleh Nabi SAW. Maka dalam tempoh 3 tahun Nabi SAW, keluarga Nabi, terutamanya Banu Hashim, mereka telah menghadapi saat-saat yang begitu sukar. Dan inilah menjadi penyebab kepada sakitnya isteri Nabi Khadijah, sakitnya Abu Talib, yang akhirnya membawa kepada meninggalnya mereka pada tahun 10 kenabian. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, kejadian-kejadian yang berlaku begitu mendadak, keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib, keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, begitu juga bagaimana Abu Talib tak nak menerima tawaran orang Quraisy, itu semua telah menjadikan orang Quraisy semakin berang, semakin marah. Lalu banyak peristiwa berlaku. Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian Hamzah masuk Islam sebelum Umar. Abu Talib pada waktu itu tak nak melayan kerenah dan permintaan Quraisy. Maka pada waktu itu mereka mula marah dan mereka mula mengamuk. Maka kita kena faham orang Quraisy. Orang Quraisy mereka dia bukan satu kabilah, dia satu kabilah. Tapi dalam satu kabilah itu dia ada banyak keluarga. Dia ada banyak keluarga. Dan jumlah keluarga yang besar adalah sebanyak 14 keluarga. Dia ada 14 keluarga. Sebab itu orang Quraisy dia tak ada satu ketua. Dia ada setiap keluarga ataupun banu, ataupun kita panggil bani, dia ada ketua yang tersendiri. Maka Banu Hashim, ketua dia Abu Talib. Banu Makhzum, ketua dia Abu Jahal. Banu Taim, ketua dia lain. Banu Adi yang merupakan keluarga Umar bin Khattab, keluarga dia lain. Banu Zuhrah yang merupakan keluarga Abdul Rahman bin Auf contoh, maka ketua dia lain. Maka mereka ini ada banyak keluarga, ada lebih kurang kata para ulama sirah ada 14 keluarga. Maka daripada 14 keluarga, Abu Jahal cuba untuk kumpulkan 13 keluarga. Dan mereka pada waktu itu berbincang apa yang mereka mampu buat untuk menjadikan Abu Talib mengalah dan sanggup menyerahkan Muhammad untuk diseksa ataupun dibunuh. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka mereka bercadang pada waktu itu untuk mengadakan tindakan yang lebih keras secara beramai-ramai, secara berkumpulan, bagaimana mereka boleh menjadikan Abu Talib mengalah dan menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka pada tahun yang ke-7 Hijrah, di tempat yang bernama Muhassab, ataupun kalau kita belajar dalam fiqh dan hadis dipanggil tahsib,
ataupun dipanggil Batha, ini adalah nama tempat yang sama. Maka mereka telah berkumpul dekat Muhassab ataupun Tahsib ataupun Batha untuk mereka buat perancangan jahat ini. Sebab itu kalau kita baca hadis-hadis tentang haji Nabi SAW selepas habis haji, Nabi sengaja duduk sekejap ataupun berhenti sekejap dekat tempat yang bernama Muhassab. Nabi sengaja, walaupun dia bukan tempat haji, ianya bukanlah manasik haji, tetapi pada tahun 10 Hijrah Nabi berhenti dekat Muhassab. Nabi berhenti, Nabi turun daripada kenderaan, Nabi berehat dekat Muhassab. Maka kata para sahabat, ianya tak ada kaitan dengan haji. Cuma Nabi SAW berhenti di situ. Nabi nak mengingati balik kekejaman orang Quraisy yang mana mereka telah berada di situ bermesyuarat merancang untuk menjadikan keluarga Nabi SAW terseksa, bukan untuk tempoh sekejap, tetapi lebih kurang untuk tempoh 3 tahun. Cuba kita flashback balik. Kita waktu PKP, apa keadaan kita? Cuba kita bayangkan, pada waktu itu apa keadaan kita? Kalau kita nak faham susah payah yang dihadapi oleh keluarga Nabi, apa keadaan kita? Tapi kita walaupun PKP, PKPP, PKPD, banyak-banyak nama saya pun dah lupa. Maka kalaulah begitu banyak, pada waktu itu kita masih lagi boleh keluar untuk memberi barang keperluan, ataupun kita masih lagi boleh order makanan, ataupun kita masih lagi pada waktu itu untuk melakukan urusan-urusan penting. Tapi Nabi SAW punya pemulawan, Nabi punya PKP ataupun MCO langsung tak boleh keluar daripada tempat kurungan tersebut untuk tempoh selama 3 tahun. Ini kezaliman orang Quraisy terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata penulis buku rahimahullahu taala, perjanjian yang zalim. Nama tajuknya pun adalah perjanjian yang zalim. Maka di perkampungan Banu Kinanah, di tempat yang bernama Muhassab ataupun Tasib, maka orang-orang Quraisy telah berkumpul untuk membuat satu kerjasama. Apa yang mereka mampu buat untuk memaksa Banu Hashim sanggup menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Pada waktu itu mereka bermusyawarah dan mereka pada waktu itu telah berkumpul. Apa yang kita nak buat? Maka mereka pun pada waktu itu telah bersepakat yang mana mereka akan boikot pulau Banu Hashim dengan beberapa cara. Maka apakah yang mereka telah dapati? Yang pertama, tidak ada orang dalam tempoh ini boleh berkahwin dengan Banu Hashim. Tak boleh berkahwin. Tak boleh berkahwin, nombor satu. Yang kedua, tidak boleh melakukan sebarang urusan perniagaan. Tak boleh membeli daripada Banu Hashim, tak boleh menjual, tak boleh sewa menyewa, tak boleh cagaran, tak boleh bagi pinjaman. Maka ini yang kedua, berkaitan dengan kewangan, pada waktu itu tidak dibenarkan. Yang ketiga, tidak boleh duduk bersama dengan Banu Hashim. Duduk sekali pun tak boleh. Pada waktu itu yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh pada waktu itu menziarahi Banu Hashim. Tak boleh menziarahi, tak boleh bergaul. Dan yang kelima, mereka tidak dibenarkan untuk bertegur siapa pun dengan Banu Hashim. Dan yang keenam, Banu Hashim tidak boleh keluar daripada perkampungan mereka, daripada rumah mereka, dan mereka kena duduk di situ sampailah mereka sanggup menyerahkan Nabi SAW untuk dibunuh. Maka ketat syarat dia. Dan orang Quraisy anggap yang mana Muhammad akan diserahkan dalam tempoh beberapa minggu. Siapa yang boleh bertahan? Kalaulah tak boleh beli barang, kalaulah tak boleh bercakap dengan orang luar, kalaulah tak boleh keluar daripada perkampungan Banu Hashim, maka mereka kata dalam masa beberapa minggu, paling lama pun beberapa bulan, pasti Banu Hashim akan serahkan Muhammad untuk dibunuh, ataupun pada waktu itu dijatuhkan hukuman. Maka kata penulis buku rahimahullah, semua butiran-butiran perjanjian tadi telah ditulis di atas satu kertas. Telah ditulis di atas satu kertas dengan detail pada waktu itu.
Dan kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka siapakah yang telah tulis perjanjian ini? Ada 3 pandangan. Namun yang paling kuat, nama penulis perjanjian ini adalah Baghid bin Amir bin Hashim, yang mana bila Nabi dapat tahu dia tulis perjanjian yang zalim ini, Nabi telah mendoakan dan telah lumpuh tangan dia. Perjanjian yang zalim, yang pada waktu itu Banu Hashim dipulaukan 100%, tak boleh keluar daripada rumah mereka dan tak boleh pergi ke mana-mana. Maka bila Nabi dapat tahu, Nabi SAW telah mendoakan untuk dia, maka lumpuh tangan penulis ini. Bila telah ada hitam putih, kita nampak orang Quraisy daripada zaman dulu, mereka ada catatan pada setiap apa yang mereka mesyuaratkan. Dia ada catatan. Sebab itu Nabi SAW pun, kalau kita belajar daripada Nabi sentiasa ada hitam putih pada setiap apa yang Nabi SAW buat. Dia bukan sekadar percaya mulut, dia ada hitam putih. Dalam hadis riwayat Tirmizi, ada seorang sahabat Nabi, dia pernah beli hamba daripada Nabi. Dia pernah beli hamba. Maka Nabi tulis. Nabi tak boleh tulis, Nabi suruh orang untuk tulis, ini adalah hamba yang telah dijual oleh Muhammad kepada fulan bin fulan. Lada, hamba ini tidak ada penyakit, hamba ini tidak ada masalah, hamba ini dijual dalam keadaan yang baik. Maka ada hitam putih. Semuanya ada transaksi hitam putih daripada Nabi SAW. Bahkan kalau kita belajar sirah, semua perjanjian-perjanjian Nabi dengan kabilah-kabilah, semuanya ada hitam putih. Semua perjanjian Nabi SAW dengan kabilah-kabilah siapa pun, semua ada hitam putih. Bahkan kalaulah kita tengok surat-surat Nabi yang Nabi SAW hantar kepada Raja Rom, kepada Raja Farsi, dia bukan sekadar ada tulisan, bahkan ada salinan. Sebab itu kita boleh belajar apa yang surat Nabi hantar kepada Raja Farsi, dia ada salinan dia. Apakah surat yang Nabi hantar kepada Raja Rom, pada waktu itu ada salinan dia. Dan Al-Quran pun mengajar kepada kita, kalaulah kita berurusan dengan manusia berkenaan tentang duit, dengan kewangan, maka kita kena belajar untuk tulis. Nak bagi orang pinjam, nak bagi sewa menyewa, nak berjual beli dan sebagainya, mesti kena tulis. Firman Allah dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, paling panjang, dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kamu ada urusan berkenaan tentang dain, tentang kewangan, tentang hutang, maka pada waktu itu faktubuh, mesti kena tulis. Perintah faktubuh, mesti kena tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, pada waktu itu mestilah ditulis dengan penulis yang adil. Dan Al-Quran suruh untuk ada saksi bahkan. Sebab kalau kita tengok masalah banyak pada zaman kita, kadangkala bila cerita bab hutang, tak ada hitam putih, maka pada waktu tu orang tu pun tak bayar, kita pun tak boleh buat apa-apa. Kalau kita maafkan tak apa, tapi kita simpan dalam hati, dia hutang tak bayar, tapi nak buat macam mana, tak ada hitam putih. Dan kadangkala transaksi yang berlaku tanpa hitam putih bukan melibatkan jumlah RM10, RM20, bahkan kadangkala ribu, puluh ribu dan sebagainya. Maka transaksi perlu pada waktu itu kita belajar daripada Nabi SAW, yang mana Nabi walaupun tidak boleh menulis, tapi Nabi SAW sentiasa menyuruh para sahabat untuk mencatat, untuk merekodkan sesuatu perkara yang penting, lagi-lagi berkenaan tentang sesuatu urusan jual beli dan lain-lain. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka bermulalah pemulauan dijalankan dengan begitu hebat. Segala bekalan makanan semuanya disekat. Orang-orang Abu Jahal, mereka buat kawalan, tak ada bekalan makanan yang boleh masuk ke perkampungan keluarga Nabi, dan tak ada orang yang boleh keluar pada waktu itu daripada perkampungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak keluar beli barang pun tak boleh. Zaman kita pada waktu itu masih lagi boleh beli barang, ataupun kita pesan. Nabi SAW dan keluarga Nabi pada waktu itu tidak boleh. Maka dalam tempoh yang tak lama, habis segala bekalan makanan yang ada, habis. Maka orang Quraisy pun
anggap yang Muhammad akan diserahkan. Muhammad pada waktu itu akan diserahkan. Bekalan makanan yang ada tak banyak mana, dan nak membeli baru pun tak boleh. Dan ini bermula daripada bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijrah. Bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijrah. Namun pada waktu itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mempertahankan Nabi. Maka dalam kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum disebutkan, maka keluarga Nabi, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terpaksa makan daun-daun, kulit-kulit binatang. Dan pada waktu itu mereka berada dalam kelaparan. Sampaikan dalam sirah disebutkan, daripada jarak yang jauh boleh mendengar suara teriakan menangis kanak-kanak dan wanita. Tak ada bekalan, tak ada apa-apa. Kalaulah kita nak faham perasaan dia, cuba kita tengok pada waktu Covid, tekanan jiwa yang dihadapi oleh orang yang pada waktu itu pada pelbagai peringkat. Bagaimana tekanan pada waktu itu, situasi dan keadaan, kesedihan. Tapi pada waktu itu masih lagi boleh keluar. Masih lagi boleh keluar. Saya selalu ulang alik. Sebab waktu tu saya terpaksa balik Semenyih. Saya pun dah tak mampu nak bayar sewa rumah dekat Shah Alam. Saya balik Semenyih. Tapi saya masih datang Shah Alam sebab kadang-kadang saya bertugas dekat Masjid Al-Ikhlas. Hampir setiap hari lah saya datang. Kosong jalan, tak ada manusia, tak ada orang, kosong. Pada waktu itu tak ada sesiapa. Sepanjang tempoh daripada awal sampailah pada waktu itu ni, masjid pun tak ada orang. Kadang-kala seorang, dua orang lah paling banyak, dua orang. Tapi kadang-kala bila seorang tak datang, solatlah seorang-seorang, tak ada orang. Tekanan dia, keadaan dia, situasi dia bagaimana. Cuba kita bayangkan ini yang berlaku kepada keluarga Nabi SAW. Dan mereka pada waktu itu sampai ke tahap kena makan daun. Dan pada waktu itu sampai ke tahap kena makan kayu. Dan juga kulit-kulit binatang. Kulit orang dulu, mereka jadikan kulit binatang sebagai pakaian. Sebagai pada waktu itu bekas air dan sebagainya. Lalu lama kelamaan benda tu mereka jadikan makanan. Dah tak ada apa. Zaman kita, kata para ulama sirah, zaman kita barang kulit kira barang mahal. Oh, kau punya ni kulit mahal, jaket kulit mahal. Kalau kita belajar dalam hadis, bagi orang-orang susah pada waktu dulu, mereka punya pakaian adalah kulit. Maka kulit tu ada banyak. Sebab mereka kerap sembelih binatang, maka pada waktu itu pakaian yang mereka pakai adalah daripada kulit. Bukan maksudnya mereka kaya. Kulit adalah pakaian yang mereka pakai untuk orang susah, untuk orang miskin zaman tersebut. Maka pada waktu itu pakaian-pakaian, benda-benda yang daripada kulit binatang, itulah yang pada waktu itu akhirnya mereka terpaksa makan kerana keadaan sukar yang dihadapi. Lalu berapa lama tempoh pada waktu itu berlaku? Selama 3 tahun. 3 tahun pada waktu itu sekatan berlaku. Daripada sini juga kita belajar, kadangkala Allah uji dalam keadaan yang sangat-sangat pada waktu itu sukar. 3 tahun. Bukan sekejap 3 tahun. Kita kena MCO pun pada waktu tu berapa lama aja. Itu pun sekejap buka tutup balik. Buka tutup balik. Yang ni langsung tidak. Selama 3 tahun pada waktu itu situasi yang mereka telah hadapi. Cuma ada waktu yang orang Quraisy pada waktu itu bukan benarkan, mereka tak halang untuk keluar. Itulah satu-satunya waktu ketika mana musim haji. Maka bila musim haji, orang-orang daripada luar Mekah datang untuk buat haji. Dan haji memang dah ada daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Sebelum Islam lagi dah ada haji. Cuma orang Quraisy punya haji mereka berbeza. Haji mereka berbeza. Mereka tak pergi Arafah. Mereka tak pergi ke Arafah. Arafah mereka tak pergi. Sebab mereka kata Arafah bukan dekat tanah haram, maka kami orang Mekah takkan pergi Arafah. Maka sebab itu bila Islam datang, Islam kembalikan semula pada waktu itu seperti mana cara haji Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi tegaskan, siapa tak pergi Arafah, tak ada haji. Al-Hajju Arafah. Sebab mereka dah terlalu biasa bila buat haji mereka tak pergi Arafah.
dengan alasan itu bukan tanah haram, itu di luar tanah haram. Maka bila Nabi SAW pada tahun 9 Hijrah Nabi hantar Abu Bakar, pada tahun 10 Hijrah Nabi sendiri bawa jemaah haji, Nabi tegaskan siapa yang nak buat haji mesti kena datang ke Arafah. Tak datang ke Arafah, maka pada waktu itu tidak dapat haji. Dan kemudian barulah kembali kepada amalan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kata penulis buku, ketika mana pada musim haji barulah keluarga Nabi SAW boleh keluar. Tapi boleh keluar pun tak boleh beli barang. Peniaga-peniaga Mekah mereka tak nak jual kepada keluarga Nabi SAW. Lalu boleh keluar tetapi tidak boleh mendapatkan bekalan. Maka pada waktu itu keluarga Nabi terpaksa membeli dengan bayaran yang tinggi daripada peniaga-peniaga luar dan juga daripada orang-orang luar. Maka inilah keadaan Nabi SAW. Dalam tempoh yang begitu kejam selama hampir 3 tahun, daripada tahun bulan Muharram, bulan pertama tahun 7 kenabian, sampailah pada waktu itu bulan Muharram tahun 10 kenabian, maka ada beberapa orang yang cuba bantu keluarga Nabi. Ada orang cuba. Antara yang banyak cuba untuk menyeludup bekalan makanan adalah sepupu kepada Khadijah isteri Nabi yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam dia cuba pada waktu itu hantar bekalan. Ada yang berjaya, ada yang kena rampas. Dia cuba hantar gandum kepada sepupu dia Khadijah. Hakim bin Hizam ni akhirnya masuk Islam. Dialah yang telah membeli Zaid bin Harithah dan yang kemudiannya menjadi anak angkat Nabi SAW, Hakim bin Hizam. Dan dialah juga sahabat Nabi yang sama apabila ketika mana dia masuk Islam, dia suka minta macam-macam dekat Nabi. Dia minta bukan kerana dia susah pun, sebab pada waktu itu dia nakkan perhatian Nabi SAW. Maka dia selalu minta. Dia selalu minta, wahai Muhammad aku nak ni, maka Nabi bagi. Wahai Muhammad aku nak ni, maka Nabi bagi. Terlalu kerap. Sampailah Nabi SAW bagi dia pada satu ketika, dan Nabi SAW bersabda, wahai Hakim, dunia ni memang macam ni. Dia akan sentiasa rasa manis dan dia akan sentiasa khadirah, nampak indah pada mata. Maka kalaulah berterusan minta, dia takkan pernah cukup. Itu dunia. Sebab itulah kalau orang yang dah biasa meminta, dia takkan pernah rasa cukup. Maka kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, namun orang yang tak layak meminta-minta, kalaulah meminta-minta, dia tak layak. Dia boleh berusaha, dia boleh bekerja, tetapi dia minta-minta, maka pada waktu itu dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan ada kecacatan pada muka dia. Muka dia dibangkitkan dalam keadaan tak ada daging, yang ada hanyalah tengkorak dan tulang. Maka pada waktu itu bila dia dengar Nabi punya teguran, dia pun kata, wahai Muhammad, lepas ni aku takkan meminta-minta dah. Maka Nabi maksudkan jangan minta duit, tapi selepas daripada itu sampai dia mati, dia tak pernah minta tolong dengan orang apa pun. Dia tak pernah minta tolong untuk orang paskan barang, sehingga kan kalaulah dia menaiki unta, barang dia terjatuh, ada orang yang nak ambil kan, dia kata jangan. Dia akan turun, dia akan ambil barang dia sendiri, sebab dia kata aku telah berjanji dengan Rasulullah yang aku tak akan pernah meminta-minta apa pun pada manusia dan makhluk. Itu Hakim bin Hizam. Maka kata penulis buku, Hakim bin Hizam yang merupakan pada waktu itu sepupu kepada Khadijah, ataupun ada mengatakan anak saudara kepada Khadijah, pada waktu itu cuba untuk menghantar bekalan apa yang dia mampu kepada Khadijah isteri Nabi SAW dan sepupunya, ataupun pada waktu itu makcik dia. Dan inilah yang berlaku selama lebih kurang 3 tahun. Dalam tempoh tersebut, kata penulis buku, ada beberapa orang yang cuba untuk membatalkan perjanjian. Ada beberapa orang. Antara yang telah cuba membatalkan perjanjian tersebut adalah Hisham bin Ammar daripada keluarga Banu Amir bin Lu'ay. Amir bin Lu'ay, keluarga Amir bin Lu'ay. Amir bin Lu'ay ni siapa?
Amir bin Lu'ai adalah orang yang mula-mula bawa berhala ke Kaabah. Amir bin Lu'ai. Lalu dia jauh sebelum Nabi lagi, beratus tahun sebelum Nabi. Lalu orang yang mula-mula bawa berhala masuk Kaabah pada waktu itu adalah Amir bin Lu'ai. Daripada satu berhala sampai seluruh benua tanah Arab mereka sembah berhala. Yang mula-mula sembah berhala adalah orang Quraisy. Orang Arab asalnya mereka ikut agama Nabi Ismail. Mereka sembah Allah. Mereka pada waktu itu beriman kepada Allah. Yang mula-mula bawa berhala datang daripada Syam adalah Amir bin Lu'ai. Maka bila orang-orang luar Mekah datang buat haji, mereka nampak apa benda tu dekat Kaabah. Maka ini sembahan baru. Kita sembah, kita tak nampak Allah, kita sembah benda ni. Maka mereka bawa balik pada waktu itu ke kampung mereka daripada satu berhala yang dibawa oleh Amir bin Lu'ai. Pada waktu itu hampir keseluruhan benua Arab pada waktu itu menyembah berhala. Walaupun ada orang yang tak sembah berhala, tetapi hampir kesemuanya menyembah berhala. Sebab itu kadang-kala kita tak boleh ikut membuta tuli apa yang ada kat Mekah. Walaupun salah, kita tak boleh nak ikut membuta tuli. Dan sebab itulah kita nampak bila orang Mekah masuk Islam, maka seluruh benua Arab masuk Islam. Kerana orang Arab pada waktu itu mereka terlalu ikutkan apa yang orang Quraisy buat, apa yang penduduk Mekah buat. Maka bila Nabi SAW berjaya mengislamkan orang Mekah, walaupun mereka buat macam-macam kepada Nabi, Nabi SAW maafkan. Maka barulah seluruh orang Arab dalam tempoh beberapa bulan mereka semua telah masuk Islam bila mereka nampak orang Mekah telah masuk Islam. Maka antara yang telah cuba membatalkan perjanjian adalah Hisham bin Ammar. Maka dia cuba kumpul pemuka-pemuka Quraisy, ketua-ketua Quraisy, dan pada waktu itu dia cuba meyakinkan mereka untuk bangun melawan Abu Jahal untuk membatalkan perjanjian. Maka ini ada usaha-usaha, namun pada waktu itu tidak berjaya untuk mengalahkan Abu Jahal. Dan pada waktu itu kesungguhan mereka yang bersungguh-sungguh untuk membinasakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka dalam tempoh beberapa lama Hisham bin Ammar dia telah kumpulkan beberapa orang yang kuat daripada kalangan Quraisy untuk melawan Abu Jahal. Maka dia telah kumpulkan Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni memang antara orang yang banyak tolong Nabi. Mut'im bin Adi, ketika mana Nabi balik daripada Taif, kisah ni banyak orang tak tahu. Ketika mana Nabi balik daripada Taif, Nabi tak boleh masuk Mekah dah. Ramai orang tak tahu, tapi dalam kitab Rahikul Maktum, dalam kitab sirah ada. Nabi ketika mana balik daripada Taif, orang Mekah dah tak benarkan Nabi masuk. Mereka kata, kami tak suruh kau keluar wahai Muhammad, tapi kalau kau dah keluar kau tak boleh masuk balik. Maka bila Nabi balik daripada Taif, Nabi tak boleh masuk ke Mekah. Dahlah badan pada waktu tu luka, kena baling dengan batu. Banyak orang sangka Nabi kena baling dengan batu sebiji 2 batu. Bukan. Nabi kena baling dengan batu kiri kanan jalan. Lebih kurang pada waktu itu jaraknya adalah 2 mil. 2 batu jarak dia. Kiri kanan jalan orang baling batu kepada Nabi, jaraknya lebih kurang 2 mil ataupun 2 batu jarak dia. Pada waktu tu kena baling dengan batu. Yang menyelamatkan Nabi adalah Nabi menyuruh dekat kebun milik orang Quraisy yang juga merupakan musuh Nabi, tapi dia pun dah tak tahan tengok Nabi kena baling dengan batu. Lalu itu keadaan Nabi. Sakit dia bagaimana? Kita baru kena jeling dah sakit hati kan. Orang tu jeling je, kita dah sakit hati. Orang horn bawa kereta, kita dah sakit hati. Ini kena baling dengan batu. Dalam kitab Rahikul Maktum ada disebut kiri kanan jalan, untuk jaraknya lebih kurang 2 mil. Dan dalam keadaan sakit macam tu, balik ke Mekah jalan kaki. Sebab Nabi memang datang ke Taif tak ada kenderaan, Nabi datang jalan kaki. Saya pun nak pergi umrah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sabtu ni, dan pergi Taif. Dan kemudian
pada waktu tu setiap kali pergi Taif kita boleh bayangkan macam mana Nabi jalan pada waktu dalam keadaan luka. Dan pada waktu ketika mana tiba je berhampiran dengan Mekah, maka Nabi dapat makluman orang Quraisy tak izinkan Nabi masuk. Memang dia tak benar. Kata Muhammad, kau nak mati, tapi kau tak boleh masuk ke Mekah. Maka Nabi SAW duduk dekat luar Mekah untuk tempoh beberapa hari. Dan ketika Nabi duduk kat Mekah itulah yang jin masuk Islam. Yang ada dalam surah Al-Ahqaf, jin masuk Islam. Allah nak tunjukkan kepada manusia, kalau manusia tak nak masuk Islam tak apa, ada makhluk lain yang boleh masuk Islam. Jin masuk Islam. Maka Allah ceritakan dalam surah Al-Ahqaf, dalam tempoh yang Nabi tak boleh masuk ke Mekah, maka pada waktu itu firman Allah, wa is-sarafna ilaika nafaram minal jin, kami alihkan perjalanan jin untuk lalu berhampiran dengan Nabi. Dan bila jin lalu berhampiran dengan Nabi, dia dengar suara Nabi tengah baca Quran. Maka pada waktu itu dia punya adab kepada Nabi. Mereka saling berkata, ansitu, diam semua, jangan cakap apa-apa, dengar apa yang manusia ni baca. Maka dengan berkat mereka beradab bila dengar Al-Quran, mereka terus masuk Islam. Mereka terus masuk Islam. Itu adalah antara perjumpaan awal Nabi SAW dengan jin. Dan kemudian Nabi tak putus asa. Nabi minta tolong dengan beberapa pemimpin Quraisy untuk tolong izinkan Nabi masuk. Bawa Nabi masuk je. Lepas dah masuk tak ada masalah. Maka Nabi hantar surat kepada pemimpin pertama. Dia kata, kami tak berani nak tolong wahai Muhammad. Nak lawan Abu Jahal, kami tak berani. Pemimpin yang kedua, Nabi hantar surat, kami tak berani nak tolong kau wahai Muhammad. Sampailah pemimpin yang ketiga, namanya tadi Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Maka Nabi SAW hantar surat kepada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi kata, Muhammad minta tolong, maka kami bantu. Maka dibawa semua keluarga dia, ambil Nabi SAW, bawa Nabi dekat Baitullah, dan depan Abu Jahal diisytiharkan, siapa yang menghalang Muhammad untuk masuk, maka kena berperang dengan kami. Maka barulah Abu Jahal kata, radina, baik, kami terima kamu punya jaminan wahai Mut'im bin Adi. Maka Mut'im bin Adi adalah orang yang pada waktu itu banyak tolong Nabi. Dan kali ini pun dia tolong. Dia antara orang yang join grup untuk lawan Abu Jahal, membatalkan perjanjian. Sebab itulah Mut'im bin Adi ni, ketika mana dalam perang Badar, kan Nabi dapat banyak tawanan, lebih kurang 70 lebih tawanan. Satu tawanan kena bayar wang tebusan nilai yang banyak. Tapi Nabi SAW bersabda, kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup dan dia minta tolong dengan aku untuk bebaskan semua tawanan ini percuma, aku akan bebaskan, kerana begitu banyak dia telah tolong aku. Itu Nabi. Nabi memang jenis orang, kalau orang buat baik, Nabi SAW akan ingat dan balas balik. Itu Nabi SAW. Maka ini Mut'im bin Adi. Maka Mut'im bin Adi di antara orang yang awal pada waktu itu join dengan Hisham bin Ammar untuk lawan Abu Jahal. Maka Hisham bin Ammar kata, kita dua orang tak cukup, Abu Jahal pengaruh dia kuat. Sebab itu bila kita baca surah Al-Alaq, bila Allah sebut tentang Abu Jahal yang sombong, firman Allah dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana la yatagha, sesungguhnya manusia itu bersikap melampaui batas. Yang dimaksudkan dengan manusia adalah Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal perangai macam tu, melampaui batas? Tagha maksudnya over the limit, melampaui batas, perangai teruk sangat. Ar-ra'ahu istaghna, kerana dia rasa dirinya cukup dan dia tak perlu harap sesiapa. Dia dah rasa dirinya dah ada segala-galanya. Sebab itu orang yang rasa dirinya ada segala-galanya, tak perlu Allah, sombonglah tu. Itu adalah permulaan kepada manusia akan bersikap melampau apabila dia rasa dirinya cukup segala-galanya. Kemudian Allah sebut pada hujung ayat, antara menjadi sebab Abu Jahal begini, falyad'u nadiyah, kerana penyokong-penyokong dia yang pada waktu itu menjadikan dia begitu. Dia punya tim dia, dia punya orang-orang dia, dia punya penyokong dia yang pada waktu itu menjadikan Abu Jahal berperangai dan bersikap begitu. Maka kata Hisham bin Ammar, kita dua orang tak cukup. Abu Jahal punya tim pada waktu itu kuat dan besar.
Maka mereka kata, jom kita cari orang yang ketiga. Maka orang yang ketiga, Zuhair bin Umayyah pun join. 3 orang tak cukup nak lawan Abu Jahal. Cari orang yang keempat. Maka join Bakhtari bin Hisham. 4 orang pun tak cukup. Maka pada waktu itu mereka bawa Zam'ah bin Aswad. Zam'ah bin Aswad ini akhirnya Nabi kahwin dengan anak perempuan dia, yang mana menjadi salah seorang daripada Ummahatul Mukminin. Maka Zam'ah binti Aswad. Dan kemudian adalah satu tim yang pada waktu itu mereka berkumpul dekat tempat yang bernama Hujun. Dan pada waktu itu mereka jumpa dengan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, perjanjian ini mesti dibatalkan. Maka Abu Jahal pada waktu itu, kenapa pula nak dibatalkan? Dah ada signature, dah ada tanda tangan. Kamu semua yang tanda tangan. Tapi memang betul mereka semua yang tanda tangan, sebab mereka sangka Banu Hashim tak boleh bertahan sebegitu lama. Tetapi 3 tahun pada waktu itu adalah masa yang lama. Maka kali pertama jumpa dengan Abu Jahal gagal. Abu Jahal pada waktu itu tak nak mengalah. Sehinggalah pada kali yang kedua, bila jumpa dengan Abu Jahal, Nabi SAW telah dapat wahyu bahawa perjanjian tersebut telah tak ada, telah dimakan oleh anai-anai. Maka Abu Talib bergegas keluar daripada sekatan dan jumpa dengan Abu Jahal. Dan Abu Talib pada waktu itu berkata, wahai Abu Jahal, perjanjian dah tamat, dah tak ada dah sekatan. Kerana pada waktu itu ianya telah dimakan oleh anai-anai. Bila Abu Jahal dan pada waktu itu Mut'im bin Adi bergegas masuk ke dalam Baitullah Kaabah, dan bila mereka tengok, memang betul semua perjanjian tersebut telah dimakan oleh anai-anai, kecuali perkataan Bismikallahumma, yang mana pada waktu itu tidak disentuh oleh anai-anai. Tetapi daripada sini kita belajar, kadangkala ujian Allah datang lama. 3 tahun bukan sekejap untuk Nabi dan keluarga Nabi SAW. Lalu ujian kadangkala pada waktu itu Allah datangkan lama. Satu, kata para ulama, kerana Allah tahu kita mampu. Kita je yang rasa kita tak mampu. Kan kadangkala kita dah selesa dengan nikmat, dah selesa dengan sesuatu keadaan, kita rasa kita tak mampu, dah habis tenaga, dah habis sabar, dah habis kesabaran. Tapi kenapa Allah tak angkat lagi ujian tadi? Sebab Allah tahu kita mampu. Macam kita dengan anak-anak lah. Anak-anak tu dah rasa banyak sangat kok mak, ayah belajar ni, ada tuition lagi. Tapi kita tahu anak kita mampu. Sebab itu pada waktu itu kita susun, pada waktu itu pembesaran dia bagaimana. Maka Allah pada waktu itu lebih kenal akan kita. Maka sebab itu kadangkala apabila kita rasa kita dah tak mampu, sebenarnya kat situ tersembunyi kemampuan kita, dan Allah tahu kita mampu. Dan orang yang ketika mana diuji, barulah pada waktu itu dia boleh tahu keadaan realiti. Siapa kawan dia, apa kemampuan dia, apa situasi dia sebenar. Dan disitulah sebenarnya dia boleh belajar banyak benda. Kalaulah dia nak belajar, waktu kena ujian lah sebenarnya kita boleh belajar banyak benda. Dan antara benda yang kita boleh belajar pada waktu diuji adalah bagaimana kita nak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perjalanan Nabi selama 3 tahun dikurung dalam perkampungan Abu Talib, dan hanya berjaya keluar pada bulan Muharram tahun 10 kenabian. Dan tak berakhir di situ. Bila keluar, telah meninggal dunia Khadijah dan Abu Talib, kerana mereka telah mendapat sakit ketika mana berada di dalam pengepungan. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk jawab azan bila kita dengar azan nanti.